Hey guys, welcome back to Pap Channel. Assalamualaikum semua orang. Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Aku nak ucapkan tahniah dekat korang sebab dekat video yang lepas aku ada beritahu pasal apa? Pasal giveaway kan. DM ke aku punya IG dan aku akan bagilah giveaway. Minta je apa-apa, insya-Allah aku akan bagilah apa barang permintaan tu kan. Kita ni kadang-kadang kita share kita punya rezeki. So alhamdulillah aku dah tunaikan semua dan barang tu dah sampai apa semua, dan aku ucapkan tahniah sekali lagi. Dan kepada yang mungkin ada permintaan ni yang macam aku tak boleh nak, tak apa, jangan risau, insya-Allah next time nanti kita buat lagi. Rezeki tu akan sampai. Rezeki tu tak salah alamat, cuma dia cepat atau lambat je. Ada yang sampai aku tersalah alamat, minta maaf tersalah alamat tu. Kenapa? Sebab aku banyak kerja, busy sikit. Jadi ada yang aku minta tolong kawan, ada yang aku buat sendiri. So benda tu luar kawalan kita lah, ada yang terlepas tu. Tak apa. Tapi kan dekat video ni kan, kau rasa nak buat lagi ke giveaway tu? Nantilah aku sambil aku buat video ni, aku fikirkan lah kalau aku boleh bagi barang ke giveaway kan. Tapi kan sebenarnya kita tak semestinya kita nak kongsi rezeki barang dalam bentuk barang atau harta benda. Sebenarnya kita pun bila kita sharing knowledge, ilmu ke idea ke apa semua kan, itu pun salah satu bak kata orang apa, berkongsi rezeki juga tu. Sebab ilmu ni kadang-kadang kita kena cari ilmu tu, dia tak datang tiba-tiba. Tak apa, kita tak banyak cerita pasal benda-benda tu. So sekarang ni korang dengar je apa yang aku nak cerita. Hari ni aku tak ada nak cerita pasal cerita hantu, cerita seram. Aku nak cerita sikit pasal satu kisah benar, kisah pengajaran juga. Dalam masa yang sama kita boleh tambah sikit lah ilmu pengetahuan kita kan tentang sejarahan. Tapi sejarah ni bagi aku cukup beri kesan lah dekat dunia kita pada hari ni. Macam kalau kau tengok tajuk dekat video kita ni kan. So aku sebenarnya nak kongsi sikit lah apa benda cerita yang aku tahu pasal Mossad. Of all the world's intelligence and spy agencies, one of the most infamous and yet secretive is the Israeli Mossad. It has carried out hundreds of operations in Israel and around the globe. They do not suspect that hidden in his apartment are the tools that help make Eli Cohen, alias Kamel Sabet, a master spy. So you have to take an entire year of tradecraft training to make sure that you can keep your information safe, your sources safe, and of course you and your colleagues safe. Mossad ni adalah ejen risikan. Ejen risikan dekat negara mana? Dekat negara sana tu. Negara sana tu negara Israel. Okey, antara ejen-ejen risikan yang popular lah yang kita biasa dengar kan, CIA, MI6, MI5, KGB, FSB tu kan. Okey, kalau CIA ni dia American. Kalau kau tengok filem-filem yang macam Mission Impossible ke, James Bond. Bukan James Brooke tu yang Sarawak tu. James Bond. CIA tadi American. Lepas tu MI6, MI5 ni dekat UK, Britain. Macam FSB, KGB ni dekat Russian. Lepas tu adalah juga beberapa macam Mossad. So agensi risikan ni, diorang ni sebenarnya secret agent lah kan. Tapi diorang ni popular. Kalau penggemar filem, pencinta filem kan, macam risikan, ketenteraan, mesti korang sinonim dengan nama-nama ni. Sebab biasalah masing-masing nak mengetengahkan hebatan ejen masing-masing. Jadi dalam satu garapan movie tu, wujudlah KGB ni, CIA ni bertembung dengan organisasi ni. Macam itulah cerita dia. Jadi aku bukan nak cerita pasal semua badan-badan ejen ni. Tak boleh babe, nanti jadi 5 hari cerita ni. Aku nak cerita berkenaan ejen rahsia ketenteraan Mossad, iaitu negara mana? Negara ni. Tulisan ni Hebrew ni. Mana? Israel. Okey, jadi aku kecilkan lagi skop. Aku nak cerita pasal perihal seorang yang dia dah tak ada dah kat dunia ni. Nama dia Eli Cohen. Eli Cohen ni adalah seorang ejen risikan yang paling berjaya, yang paling bernilai pada ketika itulah. Sebab apa dia berjaya? Kau kena dengar cerita ni sampai habis.
Eli Cohen ni adalah seorang warga negara Mesir. Dia ni sebenarnya lahir kat Mesir, tapi dia ni kacukan. Mak ayah dia ni ada daripada Yahudi dengan Mesir ni tadilah. Jadi bercantum dapatlah dia ni. So dia ni sewaktu dekat Mesir tu, dia ni disekolahkan di sekolah komuniti Yahudi. Jadi apabila dia meningkat remaja, meningkat besar, dia menyambung pelajaran dia dalam jurusan kejuruteraan electrical yang elektrik tu lah. Dia ni masuk dekat universiti Alexandria kalau tak silap aku, dekat Mesir kan. Sebenarnya kalau nak ikutkan sejarah Eli Cohen ni, dia ni memang bak kata orang vokal lah dalam gerakan-gerakan Yahudi Zionis ni. Apa saja program ataupun aktiviti yang melibatkan gerakan Zionis ataupun Yahudi ni, dia ni akan take part tau. Dia akan ada juga. Dia lantang bersuara sebab dia ni konon-kononnya macam kenegaraan jati diri dia menebal lah kan. Okey, ada satu ketika tu terjadinya Krisis Suez. Krisis Suez ni apa dia? Krisis Suez ni adalah serangan tiga pihak terhadap Mesir. Apa benda sebenarnya krisis Suez ni? Okey, kalau kau tahu Suez ni kan sinonim dengan terusan Suez. Okey, terusan Suez ni sebenarnya terusan Suez kau pergi Google sendiri. Sebenarnya krisis Suez ni terjadi sebabkan pembinaan itu dibiayai oleh kerajaan Perancis dengan kerajaan Mesir. Maksudnya dua-dua kerajaan ni masing-masing punya dana dia orang buat. Sebab terusan Suez tu dia satu laluan penting tau untuk macam jalinan ekonomi antara Eropah Barat ke apa. Benda tu kalau cerita kat sini berat. Nanti korang lari. Nanti korang Google sendiri kalau korang nak tahu. Tapi masa krisis tu terjadi, so Eli Cohen ni, dia ni macam sepihan-sepihan dia ni, dia dikenakan satu tindakan dia ni telah dihantar balik ke satu tempat. Tempat ni diberi nama Israel. Tempat tu kita tak nak iktiraf pun, tapi mungkin masa ketika tu dia ni vokal, lantang bersuara pun. Kau faham sendirilah. Jadi dia dihantar ke negara sana. Masa ni lah terjadinya yang dia ni dilantik sebagai ejen tadi tu. Okey, macam ni kisah dia. Selepas dia ni dihantar ke negara Israel, kerajaan Israel masa tu telah menilik beberapa orang untuk dijadikan ejen risikan. Dan pada masa tu juga kan, macam kerajaan Syria dengan Mesir ni, diorang ni nak bergabung tau. Diorang ni nak membentuk macam Kesatuan Republik Arab tau. Maksudnya diorang ni nak buat nak bina satu negara baru tau. Prosesnya prosesnya diorang nak hapuskan kerakyatan Syria dengan Mesir ni. Dia nak buat satu bangsa baru, bangsa Arab lah pada ketika itu. Jadi masa tu, bayangkan negara Israel ni rasa macam tergugat tau. Tergugat dari segi ekonomi, keselamatan. Syria dengan Mesir pada ketika itu, diorang ni nak macam bersatu tau. Jadi nampak kuasa politik tu kuat kat situ. Jadi Israel ni dia agak bimbang dekat situ. Jadi apa dia buat? Dia riki siapa antara macam rakyat dia lah yang boleh dijadikan mata dan telinga untuk Israel ni. Jadi diorang ni buat macam dia orang selidik lah siapa antara calon-calon yang boleh diguna pakai lah. Maksudnya kriteria yang paling bagus untuk dijadikan mata dan telinga masa tu. Eli Cohen ni tengok background pelajaran bagus ni. Dia pernah belajar kat Mesir. At least dia tahulah macam sikit-sikit background dekat Mesir macam mana kan. Lepas tu pula ditambah pula dengan expertise dia dari segi bahasa. Dia ni boleh Eli Cohen ni dia boleh cakap dalam bahasa Ibrani, Hebrew. Lepas tu dia boleh cakap dalam dialek Perancis. Dia boleh cakap dalam Itali, dia boleh cakap Inggeris. Dia boleh cakap apa lagi? Dia boleh cakap Arab sikit-sikit. Jadi kriteria yang macam ni Israel nampak sebagai satu satu peluang ataupun satu bonus kalau kita ambil dia ni sebagai kita punya ejen. Ditambah pula dengan background study dia ni bahagian kejuruteraan electrical. Jadi dia ambil Eli Cohen ni, dipanggil untuk join Mossad. Jadi Mossad ni pun panggil lah Eli Cohen ni, dan diberikan penerangan lah. Maksudnya adakah anda berminat untuk join Mossad? Seperti mana kita tahulah, Eli Cohen ni dia ada jati diri, pegangan kuat dia dekat negara Israel dia tu kan, warga negara Yahudi dia tu kan. Jadi dia berminat, dia sangat-sangat berminat. Jadi kat situlah bermulanya Mossad ni training si Eli Cohen ni, jadikan dia ni sebagai ejen lah. Dekat situlah Mossad ni bagi latihan macam mana nak buat risikan, macam mana nak mengenali, dia kena kenal semua
anggota-anggota tertinggi kan, pemimpin-pemimpin tertinggi dekat negara musuh diorang lah masa tu, maksudnya dekat Syria, Mesir dan negara-negara yang berdekatan dengan diorang lah, belajar Code Morse. Dia pun belajar dari segi military punya asset kan, mungkin dari segi apa macam tanker ke, dari segi senjata ke apa. Dia bagi penerangan dekat Ali Cohen ni. Jadi Ali Cohen ni pun dia study lah bersungguh-sungguh, dia trading bersungguh-sungguh. Sebenarnya Ali Cohen ni ada movie dia tau. Dia ada movie dia menerang, dia cerita lah pasal Ali Cohen ni, perjalanan kisah benar Ali Cohen ni. Dalam movie tu dia ada ajar macam mana cara kau ni sebagai agent dan kau ni diakori. So macam mana cara kau nak jalan dekat halayak ramai tu untuk meloloskan diri lah. Dia dalam bentuk zigzag. 2 of my agents are following us right now. They've been following us for a while. Don't let them see you know. That way you have an advantage. Zigzag. In different directions. Change your pattern. Keep walking. Tapi kan, kalau aku boleh ambil sikit lah kes ni dah selesai dah pun. Kes ni dah selesai pun. Aku ni nak disclaimer kat sini ini just teori lah. Kan kalau kita balik kepada beberapa tahun lepas, kan ada isu pembunuhan adik pemimpin Korea Utara tu, Kim Jong Un kan, yang kes dekat airport dekat KLIA tu lah, yang kes tekuk muka yang ada cecair beracun lah apa semua tu kan. Kes tu dah settle. Dua-dua ni pun dah dibebaskan sebenarnya, yang 2 orang perempuan ni, suspek pertama, suspek kedua ni kan, yang seorang ni warga negara Vietnam dan seorang ni warga negara Indonesia. Dua-dua ni sebenarnya dah bebas. Diorang ni didapati tak salah. Ini just teori aku lah, dia tak ada kaitan pun Ini disclaimer tau, ini just aku punya andaian aku lah, sebab aku baik tengok movie. Ni andaian aku lah. Ada organisasi ni buat kajian macam mana pergerakan kedua suspek ni sampai dekat Malaysia, sampai dekat KLIA. Dia tidur dalam satu malam dekat hotel ni, lepas tu dia tukar image, gunting rambut. Semuanya bermula apabila suspek wanita pertama, Duan Thi Hong, masuk ke Malaysia pada 4 Februari lalu dan dipercayai menginap sekurang-kurangnya 5 hotel. Panjang, dia cakap berapa panjang, keluar kita memang tak ada nak suspek apa-apa. Sebab pagi tu kita punya orang sipil cari gunting. So, dia nak guna gunting. So, saya kata gunting tak ada dalam hotel. Memang biasa ada hotel lah kan. Okay. Jadi, kita tak ada sekejap lah. So, bila dia dah check up, kita punya sipil naik atas satu bilik. Buka bilik dia banyak, nampak banyak rambut dan gunting yang dia lepas daripada insiden yang tekuk muka tu terjadi, macam mana dia jalan, aku perhatikan sedikit sebanyak ada persamaan dengan apa yang diceritakan dekat cerita Ali Cohen tu. Macam mana lepas misi tu dijalankan kan, yang pasal pembunuhan Kim Jong Un, dia terus berlalu, bukan straight tau, dia ada lah. Kalau korang boleh tengok balik dekat video-video lepas, ada benda tu ada. Tapi macam aku cakap, aku bukan nak tuduh sebarangan, cuma aku cakap ada persamaan sikit lah. Zigzag. In different directions. Change your pattern. Keep walking. Tapi masing-masing dah dibebaskan So diorang ni memang didapat tak bersalah, sebab diorang kata diorang ni macam tertipu dengan, diorang ingatkan benda tu macam prank. Rupanya bukan prank, benda tu betul-betul. Tapi nanti kau tengoklah video tu, lepas dia tekuk muka tu, ke mana kedua suspek ni pergi kan. Dia bermalam 1 hari dekat sini, dia berhenti teksi dekat depan, bukan dekat betul-betul depan hotel. Kenapa dia potong rambut? Okey, ni satu lagi disclaimer juga Kalau korang tahulah, dekat YouTube juga ada organisasi juga dah macam reveal satu pembunuhan pemimpin kanan Hamas tau, oleh ejen Mossad.
Is this another secret Mossad operation? I have nothing to say about this event in Dubai. Dikatakan macam tu lah, nanti korang boleh tengok balik full video dia. Aku buat selingan sikit-sikit lah. Okey, dalam kes tu pemimpin kanan Hamas ni, benda ni korang tahu tak? Alamak, panjang pula nak cerita. Okey, macam ni lah. Dekat belah Palestin sana kan terbagi kepada dua, pemimpin Hamas dengan Fatah. Susah lah benda ni. Tak apalah, aku terus ringkaskan lah. Okey, senang kata macam ni. Dalam kompilasi video-video CCTV yang dah dikompilkan kan, diorang dah track tau perjalanan ejen Mossad dalam misi pembunuhan pemimpin kanan Hamas. Maksudnya dari airport lagi diorang dah track masing-masing ni ejen ni punya pergerakan sampailah ke hotel. So macam mana pembunuhan tu dilakukan. Jadi benda tu bagi aku korang kena kaji sendiri, korang kena baca sendiri. Tapi bagi aku, kalau kita nak belajar dari segi taktikal, dari segi macam mana ejen risiko ni bekerja, kita boleh tengok lah. So it's being able to understand where that person's coming from. Okay. So I had to understand his ideology, his worldview, his ideas of women, and I had to challenge them directly. And so I had to show these guys, these insurgents, that I'm intelligent, I understand you and your culture. And then once I had these conversations with them, I was recruiting them to be my partner. Macam mana dari segi dia orang punya penyamaran, keluar masuk toilet, tukar image, tukar rambut. Benda ni aku boleh cerita ke kat sini ya? Aku rasa dalam zaman-zaman teknologi ni sebenarnya aku rasa korang pun boleh dapat kan, betul tak? Korang pun boleh dapat benda ni. Tak apalah, nanti kau boleh tengok YouTube. Aku just macam sharing balik lah. Dari segi tukar image tu memang banyak sebenarnya. Kalau kita tengok dekat Mission Impossible ke, kalau kita tengok dekat dalam cerita James Bond ke, ataupun cerita ejen-ejen risikan yang lain, sebenarnya benda ni memang dia orang tayang kan, dia orang tunjukkan benda ni. Memang dia orang portray kan, dia orang kena tukar image, dia orang kena saling berhubung antara ejen dengan ejen yang lain kan, menggunakan alat komunikasi yang canggih-canggih lah. Mungkin dari segi yang dekat telinga-telinga tu kan, yang cordless lah apalah kan, yang spek lah apalah. Macam cerita Mission Impossible tu sebiji. Aku tengok nanti. Apa yang aku nak kata kat sini, menerusi penelitian aku lah, just teori aku sajalah. Aku tengok dari segi Mossad ni, lepas tu dengan yang Kim Jong, dengan movie yang ada, dia macam saling berkait, dia saling seiring tau. Macam ada persamaan.
So kat situ aku mengandaikan apa yang diterangkan dekat cerita Eli Cohen ni, sebenarnya benda tu memang betul pun. Macam mana ejen risikan ni dilatih. Tak apa, aku tak nak cerita panjang kat situ. Kita back to topic lah Eli Cohen ni. Okey, macam aku cakap tadi, apabila dia ni bergelar ejen risikan, first thing first, dia kena tukar penampilan ataupun watak dia, ataupun lebih dekat lagi, kita nak tukar identiti dia. Jadi Eli Cohen ni, untuk misi pertama dia ke Argentina, dia tak guna nama dia sebagai Eli Cohen. Dia tukar watak dia, dia guna nama Kamel Amin Thabit. Dia macam nama Arab-Arab sikit kan. Jadi dia ni, watak dia adalah seorang usahawan yang berjaya, terkenal dalam bidang tekstil, tapi warga negara Syria. Dan perniagaan ni sebenarnya dia menjalankan perniagaan ahli keluarga dia, iaitu warga Yahudi tadi ni, Arab Yahudi, macam dekat dengan komuniti tu. Jadi apabila dia dihantar dekat negara Argentina sana, dia menjalankanlah dia punya planning, aktiviti dia, apa yang sepatutnya dia kena buat sebagai ejen risikan. First kali, apa yang dia kena buat? Dia kena bergaul dengan komuniti-komuniti kat sana, iaitu komuniti yang berpengaruh lah, sebab dia pun menjalankan watak sebagai orang kaya. Jadi dia kena guna apa kriteria watak dia tu untuk mendapat pengaruh kat sana. So dia bergaul dengan komuniti Yahudi kat sana kan. So nak dipendekkan cerita, dia dah berkenalan dengan ada beberapa orang pemimpin tertinggi ataupun beberapa orang yang berpengaruh dekat Argentina sana lah, tapi yang berkait rapat dengan negara Syria. Salah seorangnya yang dia dah menjalankan hubungan persahabatan ni dengan General Amin Al-Hafiz. Dia ni macam ketua kontijen tentera Syria tau masa tu. Maksudnya dia ni kira berpangkat jugalah kan. Jadi apabila dia dah berkawan baik, si Eli Cohen ni ataupun Kamil Amin tadi ni, dia kan seorang yang kaya, berharta. Dia jadi dia gunakan harta dia apa semua, kekayaan dia tu untuk dapatkan pengaruh tau. Dia macam-macam lah, dia tawarkan apa semua, itu ini, hal bisnes lah, ni, kena pula dengan support by dengan community yang tadi kan, yang macam kaya dengan kaya lah. So dia dapat duduk dalam golongan-golongan elit lah, senang kata. Jadi hari berganti hari, mereka ni pun balik ke Syria, berpindah ke Syria. Okey, tapi pada masa tu dekat Syria ni berlaku kudeta. Okey, kudeta ni sebenarnya macam mana nak terangkan? Kudeta ni macam rampasan kuasa tentera tau. Macam okey, kau tahu tak tadi kan ingat tak aku cerita pasal penubuhan kesatuan Republik Arab tu kan, yang Mesir ni apa semua ni kan. Jadi apabila berlakunya rampasan kuasa tentera dekat Syria ni, dia orang dah keluar daripada tu tau. Macam tu ke? Eli Cohen ni adalah salah seorang yang berkait rapat dengan kudeta ni tadi. Dia tolong yang general tadi tu, General Amin Al-Hafiz ni untuk buat rampasan kuasa tu. Tapi macam itulah cerita dia kan. Kalau salah minta maaf, kalau salah tolong betulkan. Jadi berlakulah rampasan kuasa. Okey, nak dipendekkan cerita lagi, General Amin Al-Hafiz ni dia diangkat sebagai presiden. Kat sini adalah satu kejayaan yang luar biasa. Dah tentu Eli Cohen ni mendapat tempat dekat dalam kerajaan, betul tak? Kalau dia tak dapat jawatan sekalipun, dia ni dilantik macam orang kanan dia lah. Sebenarnya dia tak nak jawatan apa ekonomi lah, apa menteri, semua dia tak nak. Sebenarnya dia nak bahagian ketenteraan je. Sebab apa? Sebab macam kita cerita tadi lah, dia ni sebagai ejen. Jadi nak memberi maklumat ketenteraan, apa segala info yang ada dekat kerajaan Syria ni, dia nak bagi kepada kerajaan Israel sana kan. Macam kita tahu misi dia itu je sebenarnya. Nak dipendekkan cerita, apabila general dah jadi presiden, dia ni pula dah dilantik sebagai orang kanan apa semua, sikit lagi dia ni nak dijadikan sebagai menteri pertahanan. Kalau dah jadi menteri pertahanan, itu dah cukup besar habis kuasa dia. Itu pun belum jadi menteri pertahanan pun, macam-macam rahsia sulit kerajaan Syria ni dia dah dapat. Dan info-info rahsia ketenteraan, dari segi rahsia ekonomi, dari segi dari segi politik, isu politik. Dalam peringkat nak achievement tu, dia ni dah masuk dekat base ketenteraan, camp ketenteraan Syria tau. Iaitu macam tempat yang sulit lah. Kalau kita tahu tempat-tempat ketenteraan ni sebenarnya sulit, kita tak boleh tahu pun, sebab benda tu rahsia kerajaan, rahsia ketenteraan, kita tak boleh nak reveal. Jadi dia dapat tahu apa? Dia hantar maklumat kepada Israel.
Okey, dia kata tentera Mesir dengan tentera Iraq, diorang macam bersatu, diorang jalankan kerjasama antara tentera-tentera ni. Jadi dia bagi info tu dekat Israel. So Israel tahu pula maklumat ni. Okey, dia ada hubungan ketenteraan. Lepas tu pula Soviet dia macam supply senjata tau. Itu pun dia bagi info dekat Israel. Jadi Israel ni collect maklumat. Itu maksudnya satu benda yang paling positif lah, macam wow, kita dapat maklumat yang paling berharga. Okey, yang paling best, Eli Cohen ni dah berjaya naik Bukit Golan tau. Bukit Golan ni kalau kau boleh tengok dia punya peta, dia ni macam ada dekat sempadan Syria Israel tau. Dan bukit ni sebenarnya dia sangat signifikan lah, sebab kalau kau pegang bukit tu, dari segi keselamatan, dari segi pertahanan, lengkap lah kiranya sebab dia atas bukit tau. Jadi Eli Cohen ni dah masuk dekat kawasan tu, dia dah teliti semua bentuk muka bumi apa supaya tengok okey dari segi mana kubu-kubu pertahanan. Okey, sebenarnya kubu pertahanan ada dekat bawah tanah. Jadi dia pun tengok, oi bawah tanah Okey, dia pun masuk. Dia tengok, oh macam ni sistem-sistem ketenteraan yang ada pada ketika tu. Dia tengok dia sampaikan maklumat ke Israel. Dia tahu segala macam, sampaikan planning kerajaan Syria masa tu nak alihkan saluran air Sungai Jordan, nak alihkan tau. Dia tak nak bagi, maksudnya itulah sumber air bersih dekat Israel. Tapi Syria ni dia ada plan nak ubah saliran tu. Dia pun bagi tahu dekat Israel. So Israel macam dapat tahu, dia pun bersiap siaga lah apa segala kemungkinan yang dia boleh buat untuk attack balik kan, kalau kata sesuatu terjadi. Dia dah get ready kat situ. Jadi dia ni pun asyik bagi maklumat. Okey, dia bagi maklumat dengan cara apa? Dengan kod Morse tadi tu. Okey, aku ada kawan seorang yang kerja dekat bahagian kapal terbang, yang dekat kapal terbang yang dijaga kod Morse tu. Memang aku tahu baca. Aku pun tahu baca. Macam mana aku boleh tahu? Aku tanya dia lah. So Eli Cohen ni, perjalanan dia untuk settlekan misi by misi tu sangat macam cemerlang tau. Satu persatu dia dapat kupas, buka ni. Pada satu ketika Eli Cohen ni mendapati dia ada planning dia macam mana kita nak topple Bukit Golan ni untuk kita dapat. Jadi apa dia buat? Dia mengarahkan pihak tentera masa tu tanam pokok-pokok, aku tak tahu lah pokok apa, aku tak ingat nama dia, tapi pokok kayu putih ke apa benda lah kan, dekat setiap kubu-kubu pertahanan yang ada dekat Bukit Golan tu. Atas sebab apa? Sebab dikatakan dekat situ macam panas, dia kata panas terik lah. Kesian tengok tentera-tentera ni berkawal. Tak apalah, saya keluarkan dana, kita tanam pokok-pokok ni. Jadi maklumat ni yang dia bagi dekat Israel tadi. Dia kata okey, di mana adanya pokok-pokok tu, di situlah letaknya kubu-kubu tentera Israel tu. So kalau kata nak serang ke apa, letupkan bahagian pokok tu. Okey, sekarang kita pergi kat satu plot topik lagi. Kali ni kita tengok kegagalan Eli Cohen ni. Sebenarnya kegagalan dia ni pun bukan pasal dia pun. Mungkin Tuhan nak tunjuk lah. Okey, dekat apartmen mewah milik si Eli Cohen ni tinggal, kat situ macam yalah tempat mewah, mestilah tempat kedutaan apa semua. Okey, nak dijadikan cerita kedutaan India yang ada dekat sekitar kawasan tu kan, dia macam buat aduan, asyik dapat gangguan signal tau. Jadi dia pun buat aduan lah dekat kerajaan Syria masa tu kan. Jadi diorang pun macam selidik lah apa yang berlaku. Diorang buat siasatan dekat area tu. Jadi diorang matikan semua elektrik kan, tenaga elektrik tu diorang padam sebab mungkin adanya interfere kat situ. So mungkin bila ada interfere signal, itu yang terjadinya gangguan. Jadi dia padamkan semua bekalan elektrik dekat sekitar kawasan tu. Tu dia nak trace satu-satu. Kat mana yang adanya interfere ni, nak dijadikan cerita. Mungkin Tuhan nak tunjuk lah perancangan yang sebenar-benar perancangan tu milik siapa. Jadi nak jadikan cerita, masa diorang tengah buat siasatan tu, diorang dah kenal pasti ada satu signal tengah function, signal radio ada kat satu apartmen. Apartmen ni tempatnya di mana Eli Cohen ni tinggal. Jadi diorang buat serbuan. Nak jadikan cerita perancangan Tuhan tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Serbuan dilakukan dekat apartmen tu dan dia dapati ketika kejadian serbuan dilakukan, Eli Cohen tengah sibuk hantar mesej menggunakan Morse code tu.
dia tengah hantar signal kat Israel. So dekat situlah kantoi semuanya, habis semuanya. Maksudnya game over. Bayangkan member ni dalam misi achievement yang memang masa depan yang cerah lah kononnya. Kantoi di tengah jalan, dekat dalam satu suasana yang kau tengah nak hantar benda-benda penting tu tau. Jadi dia ni pun ditahan apa semua oleh pihak tentera Syria, dan dia ni dijatuhkan hukuman gantung sampai matilah. Jadi seluruh kerajaan Syria dengan rakyat dia pendapat bahawa ini adalah satu kejadian yang sangat kejam lah, sebab berlakunya macam belot. So benda ni memang sangat tak boleh dimaafkan, dan dalam masa yang sama dia pun nak tunjukkan juga mesej dekat negara-negara dekat luar sana yang jangan sesekali jadi pembelot. Jadi mayatnya telah dibiarkan tergantung dekat situ beberapa hari, tak diangkat. Kerajaan Israel menuntut mayatnya, Syria tak bagi. Syria kata no way man, macam tu kan. Aku nak tunjuk, inilah message yang aku nak sampaikan dekat siapa-siapa yang cuba untuk jadi pembelot atau menjadi perisik dekat negara kita. Selepas berlakunya dijatuhkan hukuman mati apa semua, berlaku perang 6 hari. Israel attack Syria masa tu. Jadi dalam masa tempoh 6 hari tu dikatakan Israel ni menang mudah tau. Sebab masa kan tak menang mudah, semua info-info yang berkaitan ketenteraan, ekonomi, segala pertahanan, semua dia dah ada. Jadi senang je dia tom habis. Kirakan apa yang dikatakan Syria masa tu dibantu oleh negara-negara bersekutu kat tepi-tepi tu tau, pun tak dapat nak handle lah. Tak dapat handle. Cerita dia sekarang ni Israel tu menang. Dan glory yang paling glory lah kononnya yang dikatakan, kubu-kubu pertahanan dekat Bukit Golan tu semuanya punah ranap habis, dan telah berjaya, sebahagian telah berjaya dikuasai oleh Israel. Masa pihak tentera Syria ni cuba ada serangan balas dekat serangan udara kan, melalui udara, jet fighter, Israel ni diorang dah ada segala info berkaitan jet fighter. Maksudnya semua tentera ni dia dah ada info siapa ahli keluarga, siapa anak dia, berapa orang, sekolah mana, tinggal mana. Jadi bila jet fighter ni semua melintasi udara Israel ni nak serang ke apa, dia hantar pula signal, dia bagi tahu, aku ada semua info berkenaan family kau. Kalau kau tak nak diorang ni semua mati, patah balik. Jadi beberapa buah tengah nak serang ni patah balik. So tak jadilah serangan udara, macam itulah dikabarkan tak jadi. Jadi kat situ itulah membawa kepada kemenangan pihak Israel pada ketika itu. Tak apalah, itu kau pandai-pandai lah fikir kan. Aku nak bagi satu rahsia lagi. Rahsia ni best tau. Tengok lampu kan, ni lagi rahsia tau.